Hai, apa khabar semua? Bersama saya Adlan Halidi dalam rancangan The Zik Digital Talk Show Edition episod kedua. Okay. Hari ini adalah hari yang bertuah di mana saya akan membawa seorang panel yang tak asing lagi dalam bidang website design di Malaysia. Okay. Saya akan perkenalkan saya punya panel yang special pada hari ini. Okay. So tanpa membuang masa, kita akan sesi hari ini lebih kepada topik berkaitan dengan website design. Dan soalan-soalan yang saya akan tanyakan beliau pada hari ini, insyaAllah kita akan sama-sama dapat manfaat lah, supaya kita masing-masing jelas apakah kepentingan ada website ni dan dalam buat digital marketing dan sebagainya. Okay. So tanpa membuang masa, saya akan perkenalkan speaker kita pada hari ini. Okay, siapa kenal? Okay. Okay, ini adalah Hai, Tuan Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan? Waalaikumsalam. Baik, sihat Alhamdulillah. Okay, terima kasih kerana sudi bersama dalam episod The Zik Digital pada hari ini. Okay. Dan saya sangat bertuah kerana Tuan sudi menerima pelawaan kami untuk berkongsi ilmu dengan penonton-penonton channel YouTube saya pada hari ini. Okay. So tanpa membuang masa, saya akan ada beberapa soalan dan harap Tuan boleh jawab dengan spontan kan. Sebab kita ni memang talk show kita sepoi-sepoi je kan. Dia tak adalah skema sangat. Kita try habis baiklah. Alright. Okay, baik. Okay, kita akan mulakan dengan soalan pertama. Okay. Saya dah lama follow Tuan daripada tahun 2005 ke 2006, saya tak ingat, dah lama. Okay. Time tu Tuan ada blog. Okay. Masih ingat lagi. Time tu memang kita tak ada media sosial, kita memang guna blog untuk sembang, share, kongsi kita punya knowledge, pengalaman dan sebagainya kan. Okay. So itu apa yang saya lihat, tapi boleh tak Tuan cerita sedikit latar belakang Tuan, bagaimana Tuan bermula dalam bidang apa, website design ni. Okay, silakan. Okay, kita nak versi panjang ke kita nak versi pendek? Kita ada masa versi pendek lah, tak panjang tak pendek. So panjang takut sampai sejam 3 jam. Saya first kali start buat website pada umur masa tu dekat-dekat PMR. Baru jumpa macam mana nak buat website. Masa tu kita discover right click, view source. Oh, time tu shock gila lah. So dari situlah mula minat nak buat website ni. Tapi kemudian dah lepas SPM semua, saya decide saya sambung engineering lah. But bila dah kerja sebagai engineer 2-3 tahun, rasa macam tak boleh go tau. Kita tak boleh lari pada minat kita yang asal. So saya patah balik, saya buat website. Masa tu saya start 2007, maknanya yang 2007 ni yang betul-betul ada enterprise yang ada company account lah. Kalau tak selama ni kita freelance, saya tak kira proper lagi. Sebab tu macam masuk poket sendiri je kan. So start 2007 saya buat secara serius. Dan masa tahun 2010 macam tu saya stop sekejap sebab masa tu saya rasa macam tak cukup ilmu pasal business. So saya join company yang Berhad dan IT Berhad, and then saya fokus kat situ 5 tahun lah. Saya spend masa buat sales, buat proposal, buat tender, buat benda yang supaya kita boleh gain banyak lagi knowledge and networking sana sini. Then saya sambung balik dalam 2015, saya sambung full time sebagai laman 7 lah. Okay, sebelum tu saya nak tanya juga, apakah kenapa bisnes zaman sekarang ni nak kata kena go digital? Maksudnya tak boleh nak harapkan konvensional, maksudnya cara yang lama macam 20 tahun lepas kan. So apa kepentingan, kenapa kena go digital juga? Okay, sebenarnya kalau pada pendapat saya sendirilah kan, sama ada nak go digital ataupun nak go manual, dia tak kisah pun mana-mana tau. Yang penting kita still ada sales. So tujuan kita go digital sebab benda ni dia berskala besar. Kita boleh amplify tau. So contoh, kalau katalah saya call Adlan kan, contoh saya call dia, nak close dia, saya boleh call seorang dalam satu masa. Tapi bila kita go digital, kita boleh expand kita punya bandwidth tu, kita boleh replicate diri kita kepada beberapa orang, macam Kage Bushin lah, Kage Bushin Jutsu kan. Kita expand kepada beberapa orang serentak, bercakap serentak terus dengan ramai orang. So inilah peluang teknologi yang kita boleh gunakan, and kita boleh amplify, kita
kita panggil ni sebagai leverage. Instead of masa kita dibuang dengan close seorang, why not kita try open to many people at one time terus kan. So kalau nak go digital, it's entirely up to you. Tapi kalau nak still buat manual, ada setengah-setengah business dia memang still kena go manual lah. No matter what, dia susah nak go digital. Tapi some aspect of your business mesti kena digital. Sebab kalau tak, kita kebergantungan business tu kepada kita terlalu banyak. So kalau kita sebagai founder kan, kalau kita lah katalah kita one man show, kita lah buat service, kita lah nak cari customer, kita lah nak buat account. Kalau macam tu kebergantungan business tu kepada kita terlalu banyak sampai kita tak cukup masa untuk tidur. So that's why it's best for you to go digital lah, sama ada nak buat dari segi marketing side ke ataupun operation punya side. Okay, saya menarik lah sebab betul juga ada mungkin bila kita dah terlalu fokus digital marketing, saya sendiri pun kita lepas pandang. Saya ada bisnes yang mungkin tak dapat nak 100% lah kan. Mungkin dia tak dapat dari segi marketing dia, mungkin dari segi operation dia lah kan. Seperti saya tahu lah yang kalau operation ni at least dia punya kira-kira lah kan, accounting kena elok guna digital lah bagi saya lah supaya tak salah kira kan. Okay. Lagi satu kita boleh gunakan data tu tau. Contoh katalah kita jual benda manual lah, katalah apam balik kan. And instead of kita hari-hari record sales tu kat kertas, kita record lah dekat Excel ke kan. So by 3 bulan kita dapat tahu dah data kita macam mana. Tengok mungkin weekend paling banyak. Jadi weekdays mungkin kita tutup ataupun kita cari tempat lain. Dari situ kita banyak data lah kita boleh dapatkan. Okay, adakah website tu wajib untuk bisnes yang baru nak mula, okay? Pada contoh tahun sekarang yang 2021, adakah bisnes tu wajib untuk orang yang sekarang ni nampak banyak lah kan, yang nak jual fashion ke, kosmetik ke, ataupun kalau selain pada makanan lah, kita tahu makanan kan ada jual kat pasar tadi kan. Okay, adakah website tu sendiri wajib? Okay, sebenarnya kalau kita sebenarnya hari-hari kita dapat juga tahu customer, ada orang yang dia baru nak start business and dia nak start first kali dengan website. So sebenarnya dia depends. It depends on how serious you nak buat business ni. Kalau katalah you just nak test water je kan, cadangkan tak payah ada website langsung lah. Tapi kalau katalah dah ada, kita panggil VBM lah, viable business model, maknanya dah ada orang beli sikit-sikit kan. That's when kita kena invest lah buat website. Dan dari situ kita, yang penting lah kan, domain name dengan kalau tak ada website pun at least ada hosting lah. So kalau katalah orang tu, dia depends juga tau konteks start ni berapa lama. Katalah start tu kita panggil dalam masa 3 bulan lah, nak decide nak katalah nak berhenti kerja and fokus buat bisnes ni semata-mata, ataupun nak buat seronok-seronok kan. Tapi kalau nak berhenti and buat betul-betul, then at first probably tak perlu nak invest banyak sangat buat website. You probably beli domain tu dulu and then just parking je dulu. Masa saya start dulu laman 7, jujurnya kan, saya punya page tu tulis coming soon je. 3 tahun tau. 3 tahun tau. Kita sibuk buat website untuk orang lain, tapi kita tak ada masa untuk nak buat website untuk diri sendiri. So 3 tahun tapi still ada business juga. Dan sampai satu tahap yang kita terpaksa jugalah buat website. Sebab tak masuk akal lah kalau katalah kita ni website designer tapi kita tak ada website kita sendiri. So it actually depends lah. The answer is always depends. But kalau boleh, minimum beli domain, beli hosting, letak je coming soon. At least you park dulu. Okay, tapi kalau yang tadi banyak juga saya tengok orang yang jual through social media kan, dia tak ada website kan, tapi dia aktif lah dekat Facebook atau Instagram dan Twitter kan. So tapi boleh juga kan dia buat sale kan, tak ada website. So macam mana nak apa beza bila ada website ataupun dia just jual je kat social media? Okay, ni point yang sangat menarik sebab hari tu saya ada berborak dengan stokis lah. Dia punya stokis ni boleh tahan power jugalah. Dia punya revenue dia tahunan lebih kurang 2 juta. So dia somebody jugalah. So bila cakap dengan dia, website tu penting tak untuk dia nak buat closing? Sebab closing dia still pada WhatsApp. Sebab satu produk dia lebih kurang 400-500 lah dia jual. So closing dia still pada WhatsApp dan call. Then
dia cakap masa website dia ada sekali tu website dia kena hack. So website dia down lah. Sepanjang dia kena hack tu, bulan yang kena hack tu, half dia punya sales down. So pada dia, website tu is more of a trust issue. So katalah kita buat ads dekat Facebook, lepas tu mungkinlah hantar ke WhatsApp kan. So kita mungkin boleh handle kat WhatsApp semua. Tapi eventually dia mesti nak buat due diligence, dia mesti nak macam buat detektif sikit lah. Dia nak cari siapa kita ni kan. Betul ke kita ni jual ke kita ni scam. So zaman ni kan banyak scam kan. So, dia nak tahu betul ke kau ni bisnes yang barang yang kau nak jual ni betul hantar kepada aku. Dan apa testimonial yang mungkin previously yang kita pernah tunjuk ke kan. So website dia gunakan lebih kepada untuk trust lah. Kalau tak closing, tak buat shopping cart dekat website, mungkin kita gunakan sebagai untuk nak bina trust. Okay, betul lah kita at least sebab maklumat tu banyak kita boleh letak dekat website kan, daripada through WhatsApp ni mungkin kita tak ada nak cerita siapa syarikat kita dan sebagainya. Okay, dekat internet sekarang ni kalau kita tengok, kalau macam saya lah kat Facebook ke ataupun tiba-tiba keluar iklan kan, ada website harga 500 lah, 1000 lah. Okay, boleh tak cerita sikit dari segi harga ni, adakah okey ambil package website yang murah-murah ni ataupun apakah nasihat kalau kita nak ambil harga yang murah ataupun kena cari yang lebih berpatutan ke dengan bajet ke, so macam mana? Apa nasihat tuan katakan nak pilih package yang ni kan? Katakan harga ni lah kan. Sebab dia orang rasa 1000 ke 2000 tu lah mahal kan. So what do you think? Okay. So kalau katalah saya sendirilah kan, dia macam ni tau, kalau saya nak jual barang, saya akan try tanya diri sendiri dulu, adakah saya akan beli. So kalau saya sendiri, orang jual saya website harga 500, saya akan beli tak? Again, it depends. Kalau kita ada dua mindset kat sini lah, sama ada kita nak mindset asal ada ataupun kita nak mindset yang growth and scale. So kalau asal ada, you ambil je apa-apa pun, tak apa, 500 ke, 300 ke, 400 ke, sebab kita faham yang 4 ni semua macam kita nak test water je dulu. Kita tak tahu jadi ke tak jadi kan. And kalau mindset you lebih kepada nak growth, then you better ambil yang proper lah. And at some point dia yang proper ni mungkin harga dia 5,000 ke atas, but it really depend on experience web designer tu sendiri. Kalau sebab sekarang saya banyak fokus kepada redesign saja. Saya tak ambil bisnes baru langsung. Sebab kita tahu bisnes baru tak berbaloi yang sebenarnya nak test water dengan ambil website premium kan. So kita ambil yang lebih kepada redesign lah, yang mana yang dia tahu dia stagnant, dia tahu dia sangkut dekat digital and dia nak go further, then kita akan service customer macam itulah. But patah balik kepada soalan tadi tu, kalau katalah dalam konteks baru bermula, kalau mindset tu asal ada je, tak apa je, 500 tu okey je. But yang paling penting sekali kan, kita kena buat due diligence, kena study betul-betul. Siapa yang kita ambil ni, adakah dia dah lama buat website ataupun dia baru belajar semalam. Sebab buat website ni sebenarnya tak susah. Anak saya 8 tahun boleh buat. Boleh install WordPress, boleh install plugin, boleh korek theme, drag drop. Dia 8 tahun boleh buat. But the question is, reliability dia tu tahap mana? Dia punya engagement dengan you sampai bila? Mungkin kalau katalah website tu 500 kan, mungkin engagement dia seminggu je. You campak konten kat dia and then dia buat, dah siap. Lepas tu apa jadilah. Dia again, it depends on engagement, depends on mindset you macam mana, ke mana you nak pergi, ke mana you nak bawa website tu. Okay, clear? Okay, betul tu. Betul lah, kita orang kata apa, you pay peanuts, you get peanuts lah. Macam tu kan. But okay lah, peanut kalau lapar masa tu, why not lah kan? Yes. Kita tak boleh memilih lah. Betul lah. Kalau bajet pun kecil je kan. Takkanlah bajet kancil, takkan nak di Ferrari kan. Betul. Okay, seterusnya, soalan seterusnya. Kenapa design ataupun UI UX website ni penting
Ataupun ada orang kata dah ada copywriting pun, asalkan copywriting power pun dah cukup dah kan. So boleh share kan apa kepentingan nak ada design dengan, bukan sekadar design kan, UI dengan UX, user experience ni. Sebab saya tahu tuan pun dah fokus kepakaran tu dalam bidang apa, topik apa, user experience kan. Okay, boleh share kan kepentingan UI UX? Okay, kepentingan dia okay, kebiasaannya lah, biasa kalau kita buat website yang harga macam saya bagi range lah lebih kurang 5 ke 10 ribu tu, dia banyak fokus kepada UI tau. So UI tu apa? UI tu dia lebih kepada estetik, lebih kepada macam mana rupa dia, apa color dia, apa font dia pakai dan sebagainya. So kebiasaannya kat sini bila saya buat dengan customer akan banyak argue lah. Dia akan argue yang font ni tak cantik lah, color ni tak ngam lah. Tak apalah, benda ni subjektif untuk diorang kan. Tapi from designer punya point of view, dia ada banyak principle. Dia ada color theory, dia ada font theory, dia ada get salt, dia ada macam-macam lagi lah. And itu dekat UI punya part je. And then bila kita masuk UX punya part ni is more on situational and contextual. So sebagai contoh kan, saya tak kenal langsung, katalah saya tak kenal langsung brand Adidas tau. So orang cakap, kau belilah seluar Adidas. Ni dalam konteks tak tahu langsung tau Adidas. So saya pergi website Adidas. First kali dia tunjuk kasut. Saya sebagai seorang yang diperkenalkan Adidas ni jual seluar, tiba-tiba masuk Adidas jual kasut. Jam tak kepala? Mestilah jam kan? So tapi dalam website tu dia mesti ada tulis kategori dia, mungkin dia sports clothing. Okay. So kita faham contextual dia macam mana. Then pelan-pelan mungkin dia akan bawa saya masuk ke kategori yang ada jual seluar. Lepas tu bayar dan seterusnya, shipping, semua benda tu lah, create account ke apa kan. But that's why UX plays an important role. Sebab kalau kita tak buat contextual, dia mungkin orang tu terpinga-pinga tau. Banyak kali contoh yang saya kena bila Lazada dia buat iklan, katalah dia track lah kita punya Google search intent, and dia sedar saya tengah cari, katalah saya tengah cari battery kereta. Lepas tu saya pergi mana-mana website, dia akan keluar Lazada iklan battery kereta. So bila saya klik battery kereta tu, dia hantar saya ke tempat kategori baju. So user experience tu salah tau. So kalau dia terus tunjuk inilah bateri kereta untuk kereta kau, inilah harga paling murah compare dengan semua orang, boleh hantar esok, deliver esok. So itu dia punya experience kan. Bila user experience tu licin, kita susah nak reject tau. Kita macam okay, this is too good to be true, bayar je lah. Kalau tak nak pening kepala lah, kalau macam malah nak kira-kira dah kan. But that is user experience lah. The way kita masuk website tu sampai kita exit. And kita design jalan tu tau. Kita kena design jalan tu keluar masuk. Dan dari segi copywriting pula, the problem dengan copywriting lah, most of the time kalau website bila buat copywriting, dia lebih fokus kepada nak share apa yang kita buat tau. Memang saya kalau bila borak dengan founder kan, dia macam seronok nak share produk dia apa, dia nak menjual lah kan. Dia apa kita panggil bukan obsessed tu teruk sangat bunyi dia. Dia macam excited lah, eccentric, nak seronok dengan produk dia ni. Dia nak kebaikan tu sampai ke orang tahu. Tapi dalam masa sama dia akan terlebih hard sell. Macam orang jual minyak lah. Orang jual minyak dia tak adalah fokus sangat kepada sakit apa. Dia any sakit dia boleh settle. Kan? Semua sakit dia boleh settle. So dekat situ pemainkan peranan penting copywriting. Kalau kita tak fokus, kita tak tahu apa yang user tu nak daripada kita, dan ada mentality yang macam setiap kali orang landing website kita, dia mesti beli. Kalau ada mentality macam tu, dan susah sangat-sangat untuk kita nak close sale. Sebab kita tak dapat relevant audience, kita tak dapat hold dia punya contextual tu. Macam saya bagi contoh kereta tadi tu kan, one step at one time sampai habis. Kalau kita tak dapat hold contextual tu, sales susah nak berlaku lah. Dan kalau kita berjaya hold sales tu, cara dia adalah kita kena buat copywriting yang betul. Kita kena copywriting banyak orang macam salah anggap benda ni macam nak kena bagus, powerful, ayat yang terbabur, ayat yang meletup-letup. Kalau English tu kita copy paste, berbulan thesaurus,
yang paling best. Tak perlu, kita tak perlu nak impress orang pun sebenarnya. Kita perlu bagi tahu dia macam mana nak bayar, bila kau akan dapat, apa barang. Adalah soalan-soalan dia kan. Yang penting soalan-soalan yang bermain di kepala visitor tu, kita boleh jawab dalam website dengan mudah dan cepat lah. Okay. So Betul. itu coba sedikit pasal UI UX lah. Kalau in terms of UI UX ni sebenarnya dia dalam gila kalau nak cerita. But contextually is yang senangnya is contextual. You kena ingat UX ni is more contextual. Okay lah, so tu secara ringkas lah kan, UI ni dia apa yang saya faham dia kosmetik lah kan, dari segi rupa, warna, font dan macam apa gambar, dan UX ni konteks dia lah supaya orang bila masuk ke website dia tahulah apa benda yang dia nak buat kan, dia jelas lah dengan setiap tindakan yang dia perlu buat. Okay, kita ada sikit lagi soalan. Okay, apa ni soalan senang ni, apa beza landing page dengan website? So mungkin ada orang dia tak jelas kan, adakah cukup ada landing page ke ataupun kena ada the whole website ke atau macam mana kan? Mungkin soalan yang baik ni, soalan yang selalu common juga orang tanya. Okay, so basically lah kan, kalau kira macam mana, kita kira macam ni lah kan, kalau katalah saya jual TM Unify, saya agent TM Unify, okay. So bila saya run iklan, saya nak orang datang ke booth saya, cari saya. Saya tak nak orang tu dia pergi ke Menara TM, HQ dekat Bangsa tu untuk nak register Unify. Sebab saya yang run iklan, so datang kat saya. So dalam bahasa mudahnya, saya lah landing page. Yang TM dekat Bangsa tu, itulah HQ, itulah website. So kita, sales page ni lebih kepada kalau kita buat ads and kita nak dia selalu kepada kita lah. So dalam konteks website, satu website boleh ada banyak landing page. Tapi homepage ada satu je. Dan homepage juga kita boleh jadikan sebagai landing page. Boleh, cuma sayanglah biasanya kita nak buat testing kan. So kita akan buat banyak landing page and kita akan hantar ads ke landing page tertentu lah. Tapi ada juga orang yang just nak buat satu landing page and landing page dia panjang. Lepas tu dia try macam-macam creative copywriting, buat run ads and then salurkan ke situ. Tak kisah cara apa pun tak kisah. Tapi yang penting, beza dia adalah kalau yang paling kritikal lah, landing page kita nak dia bertindak ke satu CTA sahaja. Tapi kalau website, bila homepage ke atau secara besar, kita mungkinlah dia masuk, dia nak pergi ke blog, dia nak pergi ke about us, mungkin nak pergi ke contact, nak cari kita punya address ke, dia banyak benda lain nak kena buat. Okay, dia kira jelas kan. Dia kalau macam memang buat iklan, memang kita fokus dia nak jual kan, terus ada satu CTA. Kalau ada website ni dia, bagi saya dia macam dia akan jadi distraction lah. Dia akan pergi merata-rata lah kan. Last sekali mungkin dia tak convert pun kan. Okay. Okay. Seterusnya saya nak tanya, dari segi buat website ni kan, bagaimanakah sebuah website tu, website yang bagus ni dia boleh bantu menaikkan ranking SEO. Okay, sebab boleh tak secara ringkas ceritakan lah sebab website ni dari segi teknikalnya, apakah faktor teknikal dia lah. Biasanya saya tahu faktor teknikal lah. So boleh cerita secara ringkas bagaimana faktor teknikal website ni boleh bantu naikkan ranking SEO bila search di Google. Okay, soalan ni soalan ni dia berlayer sikit tau. Sama ada dia dalam bentuk design ke ataupun market atau bentuk message ke ataupun bentuk teknikal. Bagi jawapan teknikal lah, teknikal. Teknikal, okay. Saya rasa kalau untuk website nak SEO bagus kan, dia yang paling utama sekali adalah teknikal. Supaya Google boleh baca kita punya website dengan mudah. Itu number one lah. Second baru kita fokus kepada manusia. Although ada orang macam banyak debate yang kita patut fokus manusia tapi teknikal. Tapi sebenarnya teknikal ni benda dia senang je. Just korang yang tengok video ni pergi kat Adlan punya tips-tips tu, just follow je, sama je. Semua orang sama je teknikal dia. Yang penting kena laju, message kita tulis tu sampai dan kita tak menyusahkan orang bila dia nak baca.
Sebagai contoh lah kan, ada satu website tu saya pergi, kita dah 2021 tapi dia company berhad lah. Kita pergi website dia and kita kena pinch zoom. Dia loading kat phone tu macam loading desktop. So kita kena pinch, buka. Kita nak cari address je. Ataupun nak cari hotline je kan, nak hantar email. So kena pinch zoom. So benda macam tu macam menyusahkan orang lah, definitely lah kan. But Google, yang antara Google ranking lah yang saya tahu, yang saya boleh ingat sekarang kan, yang paling kritikal sekarang adalah dia gunakan mobile view first. Betul kan? So dia dari segi website kita mesti kena fokus pada mobile dulu. Walaupun kita ni buat bisnes yang corporate, yang mungkin orang akan search, orang akan masuk website kita pada hari bekerja saja, ada waktu bekerja saja. Tapi Google Google menggunakan mobile sebagai key criteria dia. Dan in terms of UI pun penting jugalah. Contoh katalah kita masuk website tu, baru masuk je terus keluar pop-up. Apa first reaction kita? Biasanya kita X lah kan. Kalau kita baik hati kita X lah. Tapi ada sometimes yang kita nak settle satu benda. Contohlah, katalah kita nak beli barang kat Shopee tapi kita guna app kan. Apa-apalah yang kita nak beli barang dekat e-commerce and dia sibuk nak keluar pop-up. Okay, discount. Lepas tu kita tutup yang tu, keluar dia keluar yang convert kit. Yang beritahu Adlan telah membeli 5 minit lepas. Macam aku nak tahu apa yang kau jual ni je, perlu tak untuk aku? Okay. So benda-benda macam tu mengganggu kita punya konsentrasi, mengganggu visitor punya konsentrasi bila dia nak menggunakan website. So in the end dia akan go back. Bila dia go back, dia akan pergi kat Google ranking page tu balik, dia akan cari number 2, number 3, number 4. So walaupun kita duduk tempat nombor 1, kita mungkin paling tinggi hits, but eventually Google akan sedar yang kenapa orang ni back, kenapa orang ni tak stay lama, kenapa dia tak habis pembelian dia. So in the end, yang nombor 2 tadi dia akan jadi nombor 1. So kita yang nombor 1 mungkin akan nak ke nombor 3, nombor 4. Google akan anggap kita tak relevan dah. So tu one of the critical factor lah in terms of website. And yang benda-benda teknikal ni sebenarnya is quite simple tau. Kalau as a web designer is very simple. Cuma banyak business owner tak fokus kat benda tu sangat. Saya tak tahu kenapa, dia mungkin macam janji siap. Okay lah kan. But speed, SEO meta tag, mobile responsiveness, semua benda ni mainkan peranan penting lah. Okay. So memang topik-topik apa yang benda teknikal ni dia mungkin kalau orang yang dah biasa website dia tahulah kan, tapi kadang-kadang kita nak kena bagi saya kena educate lah. Kita educate kita punya orang yang nak macam klien kan, bahkan prospek kita atau klien, supaya dia tahu kepentingan ada kalau saya memang nak first page kan, tapi benda-benda lain tu dia kena ambil kira juga supaya dia lagi bantulah untuk Google pastikan website yang relevan lah berada dekat first page. Okay, so rasanya dah menghampiri ke hujung rancangan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Tapi sebelum tu saya nak bagi sedikit sebelum penutup kita bagi Tuan Edwin sikit untuk bagi last advice lah untuk penonton channel YouTube Dizik Digital. Apa nasihat untuk mereka yang menonton ni lah, sama ada yang baru nak start business ke ataupun yang dalam bidang online lah kan. So silakan. Okay, silakan. Okay, so paling utama sekali lah kan, sebenarnya kita jangan mudah tertipu dengan benda-benda online ni tau. Ada banyak pendapat yang akan cakap kalau kau nak start business, kau start buat website dulu. Itu salah tau. First kali you kena test market tu dulu. Ada orang nak ke tak nak buat benda ni. Bila ada orang nak, then kita jual, kita dapat profit. Daripada profit tu simpan sikit. Jangan habiskan semua. Simpan sikit. Ada part yang mungkin kita belanjakan untuk diri sendiri, ada part kita bayar
gaji staff, gaji kita, tapi kena ada part yang kita simpan untuk development, untuk R&D, untuk improvement. So duit ni kita kumpul dan invest lah buat website yang baik. Bila kita buat website yang baik, by that time kan, bisnes kita mungkin dah berkembang, dah mungkin lah kalau tanya 10 orang, mungkin 3 orang ke 4 orang dah tahu dah bisnes kita apa. Tapi kalau website kita masih macam dulu, then kita dalam keadaan bermasalah lah. Okay, so bila business expand, as a founder, as a owner, kita pun kena expand. Kita kena accept, kita kena macam kereta kita jugalah. Lagi kaya kita jadi, lagi besar kereta kita jadi. Lagi bagus website kita kena jadi. Okay, so tu je nasihat saya. Okay, terima kasih kerana kongsi banyak ilmu dan kata-kata hikmah lah bagi saya kan. Dan semoga penonton-penonton kita yang menonton pada episod pada hari ini akan dapat sedikit idea, dapat sedikit ilham, dapat inspirasi dan boleh manfaatkan apa yang kita belajar ni dan untuk bisnes masing-masing. Okay, so sekian saja untuk episod kali ini. Sekiranya anda suka dengan konten seperti di talk show pada hari ini, saya akan teruskan cari panel-panel yang berbakat, yang hebat-hebat di Malaysia ni. Okay, dan jangan lupa untuk komen, like, komen dan subscribe dan juga hidupkan notification. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam video-video akan datang. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.